Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Sifian daripada Option Pendidikan Pemulihan PISMP Ambilan Jun 2016 akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Persepsi Guru Arus Perdana terhadap Murid Pemulihan. Pertama sekali, kita pergi kepada pengenalan. Pada tahun 1983, Sistem Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan kurikulum baru Sekolah Rendah KBSR. Perubahan ini menunjukkan usaha untuk kembali semula kepada asas pendidikan, back to the basic, dengan memperkenalkan kurikulum ini yang memberi fokus kepada kemahiran 3M, iaitu kemahiran membaca, menulis dan mengira. Menurut Mariam Anas 2015, semakan kurikulum ini telah meletakkan suatu penekanan yang penting terhadap masalah penguasaan 3M dengan menjalankan aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam kelas KBSR sebagai teras utama ke arah penyelesaian masalah 3M ini. Program pendidikan pemulihan ditubuhkan khusus untuk mengatasi kesulitan murid-murid pemulihan dalam menguasai kemahiran asas 3M. Sejarah kewujudan program pendidikan pemulihan bermula pada tahun 1965 dengan penempatan guru terlatih khas pertama di sekolah rendah di Selangor. Penekanan terhadap pendidikan pemulihan khas seterusnya dibuat apabila Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan kurikulum baru Sekolah Rendah KBSR. Penguasaan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira di samping penekanan terhadap perbezaan individu adalah antara asas dalam prinsip KBSR yang menitikberatkan aspek-aspek pedagogi seperti penggabung jalinan, penyerapan, penilaian berterusan, pengayaan dan pemulihan. Murid-murid yang tidak dapat menguasai kemahiran 3M ini akan disaring dan ditempatkan dalam program pendidikan pemulihan. Murid-murid yang telah disaring untuk mengikuti program pendidikan pemulihan ini dikenali dan digelar sebagai murid pemulihan. Murid pemulihan ini akan bergerak ke kelas pendidikan pemulihan pada waktu pembelajaran bahasa Melayu dan matematik sahaja. Selebihnya, murid pemulihan ini akan belajar seperti murid-murid lain di kelas aliran perdana bagi lain-lain mata pelajaran seperti mata pelajaran sains dan pendidikan jasmani. Hal ini telah menimbulkan suatu persepsi dalam kalangan guru arus perdana terhadap murid-murid pemulihan. Seterusnya, kita pergi kepada penyataan masalah. Program pendidikan pemulihan khas merupakan suatu usaha pendidikan untuk mengatasi kesulitan murid-murid dalam pembelajaran. Pada lazimnya, murid-murid pemulihan ini akan cepat menunjukkan kemajuan dan peningkatan dalam pelajaran apabila mereka mendapat bantuan, pengajaran sokongan atau perkhidmatan daripada guru-guru yang terlatih dalam bidang pemulihan khas. Namun, sekembalinya murid pemulihan ini ke kelas aliran perdana, kemajuan dan peningkatan ini hilang setelah murid-murid pemulihan ini tidak mendapat sokongan pengajaran yang berterusan apabila diajar oleh guru arus perdana. Hal ini ada dinyatakan dalam maklumat pendidikan khas yang dilaporkan oleh Jabatan Pendidikan Khas pada tahun 2016. Larry V. dan Holmes menyatakan bahawa seseorang individu kebiasaannya mempunyai sesuatu persepsi atau tanggapan kepada seseorang individu yang lemah daripada aspek kognitif. Hal ini dapat dilihat bukan sahaja dalam kalangan kanak-kanak, malah orang dewasa juga mempunyai tanggapan sendiri terhadap mereka yang lemah daripada aspek kognitif ini. Dapatan yang sama juga diperoleh oleh Westwood dalam kajiannya pada tahun 2015, di mana guru lebih menumpukan perhatian kepada murid yang bijak untuk mengekalkan prestasi cemerlang murid tersebut, manakala murid yang lemah hanya dibiarkan dan tidak diberikan perhatian. Hal ini menunjukkan kurangnya penerimaan murid-murid pemulihan oleh guru arus perdana di kelas aliran perdana.
Zahara Abu Bakar berkata dalam kajiannya bahawa penerimaan persekitaran sekeliling terhadap seseorang individu dapat membina personaliti yang baik serta dapat memotivasikan diri individu tersebut. Masih belum terdapat kajian yang berkaitan dengan persepsi guru arus perdana terhadap murid pemulihan. Oleh sebab yang demikian, kajian ini dilaksanakan untuk meninjau tentang persepsi guru arus perdana terhadap murid pemulihan. Tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk meninjau persepsi guru arus perdana terhadap murid pemulihan di sekolah sekitar daerah Kota Baru, Kelantan. Tinjauan persepsi ini dipecahkan kepada 3 aspek, iaitu yang pertamanya, tahap pengetahuan guru arus perdana mengenai murid pemulihan. Yang keduanya ialah tahap penerimaan guru arus perdana terhadap murid pemulihan. Dan yang ketiga ialah tahap pandangan guru arus perdana terhadap tingkah laku negatif murid pemulihan. Bagi kepentingan kajian ini pula, terbahagi kepada 3. Kajian ini berguna kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk merancang strategi dalam memberikan kefahaman kepada warga pendidik tentang pelaksanaan program pendidikan pemulihan. Berikutnya, kepentingan kajian ini kepada pejabat pendidikan daerah ialah kajian ini akan memberi bantuan kepada PPD untuk merancang dan melaksanakan satu kursus khas untuk memberi kefahaman dan pengetahuan kepada guru arus perdana dalam menguruskan pengajaran di kelas yang terdapatnya murid pemulihan. Kepentingan yang seterusnya ialah kepada guru pendidikan pemulihan. Kajian ini akan membantu guru-guru pemulihan untuk memberikan kesedaran kepada guru-guru arus perdana agar bersikap dan berfikiran positif terhadap murid pemulihan serta memberikan sokongan moral dalam mengajar murid-murid pemulihan. Sekarang, kita akan melihat kepada objektif kajian. Terdapat 3 objektif bagi kajian ini, iaitu pertamanya ialah mengenal pasti tahap pengetahuan guru arus perdana mengenai murid pemulihan. Objektif kajian yang kedua ialah mengenal pasti tahap penerimaan guru arus perdana terhadap murid pemulihan. Dan objektif kajian yang ketiga ialah mengenal pasti tahap pandangan guru arus perdana terhadap tingkah laku negatif murid pemulihan. Seterusnya, kita lihat pula pada persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama ialah apakah tahap pengetahuan guru arus perdana mengenai murid pemulihan? Persoalan kajian yang kedua pula ialah apakah tahap penerimaan guru arus perdana terhadap murid pemulihan? Dan persoalan kajian yang ketiga ialah apakah tahap pandangan guru arus perdana terhadap tingkah laku negatif murid pemulihan? Seterusnya kita akan melihat kepada tinjauan literatur. Tinjauan literatur yang pertama ialah kajian mengenai persepsi pelajar normal terhadap pelajar khas bermasalah pendengaran yang telah dilaksanakan oleh Norisa Nelly Pukot pada tahun 2012. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa persepsi pelajar normal terhadap pelajar khas bermasalah pendengaran ini adalah rendah. Hal ini berpunca daripada terdapatnya masalah komunikasi antara pelajar normal dengan pelajar khas masalah pendengaran ini. Seperti mana yang kita tahu, pelajar khas masalah pendengaran ini berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, sedangkan pelajar normal tidak faham dan tidak tahu untuk berbahasa isyarat. Lantas, hal ini telah menyebabkan persepsi pelajar normal ini terhadap pelajar khas bermasalah pendengaran berada pada tahap yang rendah. Kita pergi kepada tinjauan literatur yang kedua, iaitu kajian yang dilaksanakan oleh Wan Aiha pada tahun 2013 mengenai persepsi pelajar normal terhadap pelajar khas integrasi bermasalah pembelajaran. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa persepsi pelajar normal terhadap pelajar khas integrasi bermasalah pembelajaran ini adalah berada pada tahap yang rendah. Hal ini kerana kurangnya pengetahuan pelajar normal mengenai pelajar khas masalah pembelajaran ini.
Disebabkan itu juga, pelajar normal ini melemparkan satu stigma yang rendah kepada murid khas masalah pembelajaran ini. Tinjauan literatur yang seterusnya ialah kajian yang dilaksanakan pada tahun 2019 oleh Siti Nur Ashikin mengenai persepsi murid arus perdana terhadap murid pendidikan khas di Sekolah Kebangsaan Seri Kota Kelantan. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa persepsi murid arus perdana terhadap murid pendidikan khas di Sekolah Kebangsaan Seri Kota Kelantan berada pada tahap yang rendah. Menurut Siti Nur Ashikin, hal ini berlaku disebabkan oleh kurangnya aktiviti sosialisasi antara murid arus perdana dengan murid pendidikan khas. Ini menyebabkan mereka tidak faham dengan situasi yang dialami oleh murid pendidikan khas. Seterusnya, tinjauan literatur berkenaan kajian tentang peluang bersosialisasi kanak-kanak cacat pendengaran dengan kanak-kanak biasa di dua buah sekolah biasa yang dijalankan oleh Zahara Abu Bakar pada tahun 2016. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak cacat pendengaran ini lebih terbuka untuk bersosial dengan kanak-kanak biasa berbanding dengan kanak-kanak biasa yang kurang selesa untuk bersosial dengan kanak-kanak cacat pendengaran ini. Hal ini kerana terdapatnya jurang komunikasi yang besar antara kanak-kanak biasa dengan kanak-kanak cacat pendengaran ini. Seperti yang dinyatakan oleh Norisa Nelly Pukot dalam kajiannya, kanak-kanak biasa ini tidak faham dengan bahasa isyarat menyebabkan mereka kurang terbuka untuk bergaul dengan kanak-kanak cacat pendengaran ini. Tinjauan literatur yang berikutnya ialah kajian perbandingan yang dilaksanakan oleh Larive dan Home pada tahun 2011 mengenai a comparison of mainstream students with peers of different ability level. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar arus perdana ini lebih terbuka untuk berkawan dan bersosial dengan pelajar khas yang mempunyai masalah minor seperti masalah pembelajaran namun fizikalnya masih sempurna berbanding dengan pelajar khas yang mempunyai masalah major seperti terdapatnya kecacatan fizikal atau mempunyai masalah kognitif yang terlalu lemah. Kesemua tinjauan literatur ini dijadikan panduan untuk melaksanakan kajian mengenai persepsi guru arus perdana terhadap murid pemulihan. Sekarang, kita lihat pada kerangka konseptual kajian ini. Dalam kajian ini, persepsi guru arus perdana terhadap murid pemulihan dilihat berdasarkan kepada 3 aspek iaitu tahap pengetahuan guru arus perdana mengenai murid pemulihan, tahap penerimaan guru arus perdana terhadap murid pemulihan dan tahap pandangan guru arus perdana terhadap tingkah laku negatif murid pemulihan. Seterusnya, kita pergi kepada metodologi kajian. Untuk reka bentuk kajian ini merupakan kajian tinjauan yang menggunakan soal selidik. Kaedah bagi kajian ini adalah menggunakan kaedah kuantitatif dan data diukur secara statistik deskriptif seperti kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai bagi satu kumpulan data. Untuk persampelan, jenis persampelan yang digunakan dalam kajian ini adalah persampelan jenis rawak mudah. Populasi kajian iaitu guru arus perdana yang mengajar di sekolah rendah sekitar daerah Kota Baru Kelantan adalah seramai 4,504 orang. Menurut Craig C. dan Morgan 1970 menyatakan bagi populasi seramai 4,504 orang, sampel yang diperlukan untuk kajian adalah seramai 354 orang. Sampel dipilih secara rawak mudah terdiri daripada guru arus perdana yang mengajar di sekolah rendah sekitar daerah Kota Baru Kelantan. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Set soal selidik telah diambil daripada kajian Siti Nur Ashikin 2019 dan telah diubah suai untuk disesuaikan dengan tajuk kajian yang dijalankan. Soal selidik ini terdiri daripada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B.
Bahagian A terdiri daripada 4 soalan demografi iaitu latar belakang responden seperti jantina, tempoh pengalaman mengajar, kelulusan akademik tertinggi dan soalan mengenai sama ada guru arus perdana tersebut pernah menghadiri kursus berkenaan program pendidikan pemulihan atau tidak pernah menghadiri kursus tersebut. Bahagian B pula terdiri daripada 3 konstruk iaitu pengetahuan guru arus perdana terhadap murid pemulihan, penerimaan guru arus perdana terhadap murid pemulihan dan pandangan guru arus perdana terhadap tingkah laku negatif murid pemulihan. Setiap konstruk ini mempunyai 10 soalan menjadikan 30 soalan bagi jumlah keseluruhan bagi bahagian B. Bagi menjalankan prosedur analisis data kajian, pengkaji telah menggunakan perisian Statistical Package for Social Science atau lebih dikenali sebagai SPSS untuk mencari mean, sisihan piawai, frekuensi dan peratusan. Data yang telah dianalisis ditafsirkan menggunakan tahap kecenderungan mean iaitu rendah, sederhana dan tinggi seperti mana yang dicadangkan oleh Landell 1997. Seterusnya, kita pergi kepada prosedur pengumpulan data. Bagi prosedur pengumpulan data, pengkaji telah pecahkan kepada 4 fasa. Fasa yang pertama ialah fasa persediaan. Fasa ini merupakan fasa perbincangan antara pengkaji dengan penyelia. Set soal selidik yang telah dibina berdasarkan set soal selidik kajian lalu yang dijalankan oleh Siti Nur Ashikin pada tahun 2019 telah diubah suai mengikut kesesuaian tajuk kajian ini iaitu persepsi guru arus perdana terhadap murid pemulihan. Kajian rintis telah dilaksanakan untuk memastikan kebolehpercayaan soal selidik. Fasa yang kedua ialah fasa pengedaran soal selidik. Edaran soal selidik telah dijalankan secara atas talian ataupun online menerusi medium Google Form. Pengkaji telah mengedarkan soal selidik tersebut kepada guru arus perdana di sekolah semasa menjalani praktikum dan internship. Pengkaji juga telah meminta bantuan rakan-rakan guru pelatih untuk mengedarkan soal selidik kajian ini kepada guru arus perdana di sekolah semasa menjalani fasa internship. Fasa yang ketiga ialah fasa pengumpulan data primer iaitu data mentah. Data mentah ini dikumpulkan menerusi jawapan responden daripada soal selidik. Data ini seterusnya dipindahkan ke dalam SPSS untuk diproses untuk dianalisis. Kita lihat pula kepada kesahan dan kebolehpercayaan. Bagi kesahan dalam kajian ini, instrumen kajian iaitu soal selidik perlu mendapat pengesahan muka dan kandungannya daripada pakar. Pengkaji telah berjumpa dengan pakar untuk mendapatkan semakan dan pengesahan item soal selidik daripada pakar bidang metodologi, isi kandungan dan bahasa. Pengkaji telah mendapatkan pengesahan daripada Dr. Muhammad Rizwan bin Idris iaitu pakar bidang metodologi, Dr. Nik Hassan bin Seman iaitu pakar dalam bidang isi kandungan dan Dr. Jaswardi Arnwa bin Haji Mat Yaakob iaitu pakar dalam bidang bahasa. Menurut Creswell, kebolehpercayaan pula sering dirujuk untuk menggambarkan kestabilan dan ketekalan dalaman. Nilai Cronbach alpha yang melebihi 0.60 seringkali diguna pakai sebagai indeks kebolehpercayaan sesuatu instrumen. Berdasarkan penerangan tersebut, pengkaji telah menggunakan SPSS untuk mencari nilai Cronbach alpha bagi menentukan kebolehpercayaan soal selidik. Kajian rintis telah dilaksanakan ke atas 30 orang guru arus perdana di Sekolah Kebangsaan Seri Bemban, Kota Baru, Kelantan. Jadual ini menunjukkan hasil analisis yang menunjukkan nilai kebolehpercayaan item. Bagi item bahagian pengetahuan guru arus perdana mengenai murid pemulihan, nilai Cronbach alpha ialah 0.843. Bagi item bahagian penerimaan guru arus perdana terhadap murid pemulihan, nilai Cronbach alpha ialah 0.887. Bagi item pandangan guru arus perdana terhadap tingkah laku negatif
Murid pemulihan pula, nilai Combatch Alpha ialah 0.817. Menjadikan nilai keseluruhan Combatch Alpha bagi item-item kajian ini ialah 0.949, membawa makna kebolehpercayaan instrumen kajian ini adalah tinggi. Seterusnya, kita pergi kepada dapatan kajian. Hasil dapatan kajian ditafsir menggunakan tahap kecenderungan mean seperti mana yang dicadangkan oleh Landau 1997 pada jadual di bawah. Skor mean antara 1.00 hingga 2.39 adalah tahap rendah. Skor mean antara 2.40 hingga 3.79 adalah tahap sederhana, manakala skor mean antara 3.80 hingga 5.00 adalah tahap tinggi. Hasil analisis dapatan kajian menunjukkan bahawa nilai mean keseluruhan bagi aspek tahap pengetahuan guru arus perdana mengenai murid pemulihan ialah 3.58. Nilai mean tersebut menunjukkan bahawa tahap pengetahuan guru arus perdana mengenai murid pemulihan berada pada tahap yang sederhana. Menurut Wan IHA 2013, kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap seseorang murid yang bermasalah menyebabkan seseorang individu normal melemparkan satu stigma terhadap murid-murid bermasalah ini. Begitu juga dengan rata-rata guru arus perdana ini, mereka beranggapan bahawa kesemua murid pemulihan ini bermasalah dalam kesemua mata pelajaran. Tanggapan tersebut merupakan tanggapan yang salah kerana ada je segelintir murid pemulihan yang berbakat dalam bidang sukan, bidang seni dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh guru arus perdana ini tidak mendapat pendedahan dan penerangan yang lanjut berkenaan dengan murid pemulihan dan program pendidikan pemulihan khas. Seterusnya, hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa nilai mean keseluruhan bagi aspek tahap penerimaan guru arus perdana terhadap murid pemulihan ialah 2.32. Nilai mean tersebut menunjukkan bahawa tahap penerimaan guru arus perdana terhadap murid pemulihan berada pada tahap yang rendah. Menurut teori ekologi Bronfenbrenner 1989, persekitaran dapat mempengaruhi perkembangan seorang kanak-kanak. Sehubungan dengan itu, sekiranya guru arus perdana dapat menerima murid-murid pemulihan ini dengan baik, maka personaliti yang baik dapat dibentuk dalam diri murid pemulihan ini. Namun, berdasarkan jawapan responden dalam soal selidik, rata-rata guru arus perdana tidak bersedia untuk melibatkan diri secara aktif dalam sebarang aktiviti yang melibatkan murid pemulihan. Guru arus perdana ini juga tidak pasti sama ada mereka bersedia ataupun tidak untuk menghulurkan bantuan kepada murid pemulihan sekiranya murid pemulihan ini memerlukan bantuan. Hal ini mungkin berpunca daripada terdapatnya perbezaan sosio-budaya dan sosioekonomi antara guru arus perdana dengan murid pemulihan. Bagi aspek tahap pandangan guru arus perdana terhadap tingkah laku negatif murid pemulihan pula, nilai mean keseluruhan ialah 2.51. Nilai mean tersebut menunjukkan bahawa tahap pandangan guru arus perdana terhadap tingkah laku negatif murid pemulihan berada pada tahap yang sederhana. Hal ini kerana kebanyakan daripada guru arus perdana masih tidak pasti dengan tingkah laku negatif murid pemulihan. Menurut Zahara Abu Bakar, aktiviti sosial seperti beramal mesra dapat memupuk persefahaman antara dua pihak yang berlainan. Hasil dapatan kajian daripada item soal selidik, rata-rata guru arus perdana tidak meluangkan masa untuk bersosial dengan murid pemulihan. Lantas, pelbagai tanggapan dan pandangan dibuat oleh guru arus perdana terhadap tingkah laku murid pemulihan. Sama ada mereka memerhatikannya secara langsung ataupun tidak langsung. Guru arus perdana memerhatikan tingkah laku murid pemulihan semasa sesi pembelajaran dan pemudahcaraan di bilik darjah, di program anjuran sekolah ataupun semasa perhimpunan sekolah dan membuat pelbagai tanggapan mengenainya. Sedangkan guru arus perdana ini tak memahami pun masalah yang dialami oleh murid pemulihan ini. Kita pergi kepada implikasi kajian. Implikasi kajian yang pertama adalah kepada guru pemulihan.
Guru pendidikan pemulihan di sekolah-sekolah rendah di seluruh Malaysia telah mendapat latihan ikhtisas yang khusus daripada KPM untuk mengajar di program pendidikan pemulihan. Oleh sebab yang demikian, mereka merupakan insan yang terbaik untuk memberikan kesedaran kepada guru arus perdana terhadap murid pemulihan kerana mereka terlibat secara langsung dalam mengajar murid-murid pemulihan ini dengan pengetahuan yang mendalam dalam bidang tersebut. Guru arus perdana juga perlulah mempunyai kesedaran agar bersikap positif dan sentiasa memberikan sokongan serta dorongan moral kepada murid-murid pemulihan ini supaya mereka juga mendapat motivasi untuk memajukan diri mereka untuk berjaya dan mencapai cita-cita mereka. Implikasi yang berikutnya ialah kepada pihak Pejabat Pendidikan Daerah, PPD. PPD merupakan salah satu pusat rujukan bagi semua sekolah di bawah suatu liputan kawasan. Oleh sebab yang demikian, PPD bertanggungjawab untuk memberikan kefahaman dan pengetahuan mungkin dalam bentuk seminar ataupun khusus kepada kesemua guru arus perdana tentang pengurusan bilik darjah yang terdapatnya murid pemulihan. Hal ini kerana murid pemulihan ini sukar untuk memberikan tumpuan dalam jangka waktu yang lama. Ditambah pula dengan saiz kelas yang padat dengan murid. Oleh itu, guru arus perdana perlulah diberikan pendedahan tentang pengurusan bilik darjah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan keperluan murid-murid pemulihan ini. Implikasi kajian yang seterusnya ialah kepada KPM. Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, merupakan induk bagi kesemua institut pendidikan pada peringkat rendah dan menengah. Oleh sebab yang demikian, kesemua dasar berkaitan dengan pendidikan rendah dan menengah dirangka di KPM. Sehubungan dengan itu, KPM perlulah merangka strategi yang berkesan dalam memberikan kefahaman, kesedaran dan pengetahuan kepada semua warga pendidik. Termasuklah pihak pentadbir, guru arus perdana, guru pendidikan pemulihan dan guru pendidikan khas tentang pelaksanaan program pendidikan pemulihan. Hal ini bagi memastikan kesemua warga pendidik faham dan mengerti tentang keperluan pembelajaran murid pemulihan ini dan program pendidikan pemulihan. Seterusnya kita pergi kepada cadangan. Beberapa kajian lanjutan dicadangkan untuk dilaksanakan. Pertamanya, kajian lanjutan akan datang boleh dilaksanakan dengan lebih bersifat komprehensif, iaitu pengkaji dapat menjalankan temu bual bersama guru-guru arus perdana atau membuat pemerhatian semasa sesi pembelajaran dan pemudahcaraan yang dilaksanakan oleh guru arus perdana untuk mendapatkan data yang lebih terperinci. Selain itu, pengkaji mencadangkan agar kajian lanjutan dijalankan di lokasi yang berbeza daripada daerah Kota Baru Kelantan supaya responden dapat diperoleh dengan lebih meluas, seterusnya memperkukuhkan lagi dapatan bagi kajian yang berkaitan. Secara kesimpulannya, kajian ini telah membuka mata pengkaji bahawa persepsi guru arus perdana terhadap murid pemulihan berada pada tahap yang sederhana. Oleh itu, pengkaji berharap agar kajian ini dijadikan refleksi kepada semua guru-guru di Malaysia supaya dapat memahami, mempunyai pengetahuan dan bersifat lebih terbuka kepada murid pemulihan sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Ini merupakan rujukan dalam menjalankan kajian persepsi guru arus perdana terhadap murid pemulihan. Sekian sahaja pembentangan kajian saya mengenai persepsi guru arus perdana terhadap murid pemulihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.